أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah Ad-Duha. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Ad-Duha, waktu duha, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu yang tersebut, dan juga dengan waktu malam untuk menegaskan bahawa ia, yakni Allah, tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membencinya sebagaimana yang dikatakan oleh kaum musyrik. Sebelum turunnya surah ini, wahyu telah terhenti dalam satu peringkat masa yang singkat. Kejadian ini menyebabkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita, dan kaum musyrik yang menentang baginda mengambil kesempatan dari peristiwa itu untuk menuduh bahawa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya dan membencinya. Intisari kandungan surah ini memberikan semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah dihiraukan tuduhan-tuduhan musuh Islam, kerana Allah Ta'ala tetap menolongnya dan menjadikan kesudahan perjuangannya lebih baik daripada peringkat awalnya. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa akan memberinya kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga baginda redha, berpuas hati. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan satu persatu nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada baginda di sepanjang perjalanan hidupnya. Pada mulanya didapati baginda sallallahu alaihi wasallam yatim piatu, lalu diberikan perlindungan dalam pemeliharaan nindanya Abdul Muttalib, dan selepas itu dalam pemeliharaan bapa saudaranya Abu Talib. Setelah dewasa didapati baginda sallallahu alaihi wasallam tercari-cari jalan yang benar, lalu diberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Demikian juga semasa baginda mengalami kemiskinan, lalu diberikan kekayaan melalui jalan perniagaan, sehingga baginda terkenal sebagai seorang ahli perniagaan yang berjaya. Selain daripada dihiasinya dengan sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji, yang menjadi kunci kejayaannya dalam alam kehidupan. Akhirnya diperintahkan baginda menzahirkan nikmat Tuhan yang tidak ternilai itu dengan mengerjakan amal kebajikan sebagai bersyukur kepadanya. Sebenarnya apa yang diperintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bermakna juga ditujukan kepada umatnya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh utama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wajja'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha dan berpuas hati. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu, lalu Allah memberikan perlindungan, dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu Allah memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran, dan didapatinya engkau miskin, lalu Allah memberikan kekayaan. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Kita berada dalam penafsiran surah Ad-Duha, surah yang ke-93.
daripada susunan surah-surah Al-Quran pada juzuk yang ke-30. Surah ini dalam kategori Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah di kota Makkah Al-Mukarramah. Mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Ad-Duha kan dimulakan dengan perkataan Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman wad-duha, dan demi waktu duha. Di mana Allah Taala bersumpah dengan waktu duha, iaitu waktu yang berada pada pertengahan ketika mana naiknya matahari. Untuk menunjukkan waktu yang paling terang benderang. Dan surah ini turun bagi membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaannya sama seperti duha, terang benderang. Kemuliaannya nampak, kelihatan oleh manusia pada zamannya dan manusia selepasnya. Persis seperti waktu duha. Cahaya yang terang benderang, yang tidak memanaskan. Yang menjadi waktu tempat manusia berhimpun dan berkumpul setelah mereka tidur pada waktu malam. Dan manusia cenderung untuk bertemu pada waktu duha. Waktu, kalau kita sebut, kita ngeteh lah. Waktu di mana matahari dah naik segalah ataupun sekadar satu tombak, atau kita sebut waktu duha yang maklum 28 minit 11 selepas matahari terbit. Maka ini waktu duha. Pada waktu ini bermula cahaya matahari berselerak menerangi seluruh alam dan keadaan terang benderang. Tapi bukan terang benderang seperti waktu tengah hari yang menjadikan manusia berlindung di rumah masing-masing, dek panas. Itulah perumpamaan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubung kait surah ini dengan surah Al-Lail. Kalau dalam surah Al-Lail sebelum ini, surah yang ke-92, Allah Ta'ala menjanjikan dengan kemuliaan orang-orang yang mencari keredaan Allah dengan membelanjakan hartanya ikhlas kepada Allah. Manakala dalam surah Ad-Duha ini, Allah Ta'ala menyebut janji kepada Nabi SAW. Pada surah Al-Lail, Allah menyebut janji secara umum kepada orang yang bertakwa. Manakala dalam surah Ad-Duha, Allah menyebut janji yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan mengurniakan kepada kamu dengan segala kemuliaan dunia akhirat sehingga engkau puas, redha, suka. Kalau dalam surah yang terdahulu disebut wasayujannabuhal atqa, bahawa akan menjauhi neraka itu orang-orang yang bertakwa. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala menyebut kemuliaan orang bertakwa, ketua kepada semua orang bertakwa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Ad-Duha ini surah di mana Allah Ta'ala membilang-bilang atau menyebut-nyebut kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat surah Al-Lail sebelum ini menceritakan tentang orang yang kedekut. Manakala surah Ad-Duha menceritakan tentang manusia yang paling pemurah. Yang kita dah sebut tujuan utama surah Al-Lail menceritakan kelompok yang kedekut. Maka surah Ad-Duha menyebut tentang orang-orang yang ataupun Nabi SAW yang mulia dengan segala kemuliaannya. Kalau kita perhatikan surah Ad-Duha, ada 4 objektif yang hendak disampaikan. Ada arba'atu maqasid. Objektif yang pertama, di mana Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah tidak pernah murka dan marah pada Nabi SAW. Ini berkait dengan sebab penurunan ayat ini. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW selepas turun wahyu kepada baginda, maka Rasulullah mengalami zaman dipanggil zaman fatrah, zaman putus wahyu. Arti wahyu tidak turun untuk satu tempoh. Setengah ulama menyatakan, sebagaimana kata Ibn Abbas, selama 15 hari. Selepas turunnya wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Selepas turunnya wahyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Kemudian terputus. Sehingga Rasulullah merindui wahyu tersebut. Ada ulama menyatakan tempoh terputus itu 15 hari. Sehingga menyatakan 25 hari. Kata Imam Muqatil 40 hari. Maka Rasulullah sangat bersedih. Maka musuh-musuh Islam mengambil kesempatan daripada keadaan Rasulullah untuk mengatakan, wahai Muhammad, tengok, Tuhan pun marah kat kamu. Kamu buat benda tak betul. Datang seorang wanita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu berkata dengan biadab. Perempuan ini berkata, "Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka." Aku tengok, aku lihat syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Ini perempuan ini setengah menyatakan namanya Ummu Jamilah, isteri pada Abu Lahab. Dia datang, dia menghina Nabi SAW. Itu wahai Muhammad, mana wahyu? Yang kamu kata ada wahyu. Aku rasa syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Ini dinamakan yang menurunkan wahyu Allah itu sebagai syaitan. Ini kejahatan Ummu Jamilah. Dan setengah riwayat menyatakan bahawa bila mana lambat penurunan wahyu selepas tempoh yang panjang ini, kelompok-kelompok musyrik Mekah berkata, "Qad wuddi'a Muhammad." Tengok Muhammad telah dibiarkan. Itu Tuhan dimarah ke dia lah tu, tak betul dia tu. Telah dibiarkan. Bahkan diriwayatkan bahawa antara yang menyebut perkataan ini ialah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata dia wahyu lama tak turun, barangkali Allah marah. Dia berbeza. Ummu Jamilah kata marah dengan maksud menghina. Khadijah menyebut marah dengan maksud takut dan bimbang. Kerana orang beriman, kita ada sense kita ada hassas, sensitivity kita. Bila contoh begini, tiba-tiba kena musibah. Sebagai orang beriman mungkin kita tertanya, mungkinkah ini tanda Allah marah pada saya? Allah murka pada saya. Sebagai satu bentuk sikap waspada untuk muhasabah diri. Manakala musuh pula, mereka mengambil kesempatan daripada musibah untuk menghina. Tengok, itu tak betul tu, yang tu kena bala tu. Musuh kan macam tu. Sebab itu antara doa kita kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan syamatah ini. Itu musuh ambil kesempatan daripada musibah kita untuk dia kata sesuatu pada kita. Contohnya kita rajin ke masjid, rajin ke surau. Misalnya, tiba sakit. Tu tanda Tuhan tak terima doa malam dia. Kata macam tu. Kita bisnes, tiba tutup. Tengok Allah murka kat dia. McDonald yang boycott pun tak tutup. Dia pun tutup. Itu tanda Allah murka. Ini puak-puak jahat. Mulut jahat. Dia dah benci lama dah. Dia cuma cari satu benda yang untuk dia hina. Pada orang ni okey, tak ada masalah. Biasa je. Tapi dia ambil kesempatan. Ini panggil syamatah. Syamatah mencari kesempatan musibah kita untuk menuduh sesuatu hubungan kita dengan Allah. Itu Allah marah kau lah tu. Dia gaduh-gaduh dengan bini dia pun terantuk dengan dinding. Tengok Allah murka. Jangan lawan abang. Abang ni wali. Sikit lagi nak jadi ketua wali. Dia mengambil kesempatan itu secara menghina. Adapun dengan makna muhasabah. Muhasabah lain. Barangkali awak cakap ni, Allah beri peringatan untuk awak. Itu muhasabah. Sebagaimana Rasulullah kata pada seorang lelaki yang tiba-tiba terlanggar tembok sehingga patah hidungnya. Lalu lelaki ini menceritakan sebab langgar tembok sampai patah hidung, sebab dia jumpa dia punya awet lama dia zaman jahiliah. Perempuan lama zaman jahiliah yang dia selalu bergurau senda dengan perempuan ini. Maka bila masuk Islam, mereka pun dah tak berhubungan. Perempuan ini dulu pelacur. Mereka berhubungan. Tapi bila jumpa tu teringatlah nostalgia lama. Lagu lama-lama. Aku duduk tengok, pandang-pandang, terlanggar dinding, patah hidung. Lalu mengadu pada Nabi SAW. Lalu Rasulullah menyebut begini. Inna Allaha idha ahabba abdan ajjala uqubatahu fid dunya. Allah bila sayang seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Rasulullah bila orang tu tunjuk hidung patah, Rasulullah pun senyum tengok ni. Itu tanda Allah sayang tu. Kamu dah buat galak-galak sikit, terus kena. Itu bukan tujuan menghina, mendidik. Jadi Khadijah, waktu tengok wahyu lama tak turun, Khadijah rasa bimbang. Mungkinkah Allah marah? Mungkin. Sebagai muhasabah. Ummu Jamilah pula sebagai satu penghinang. Tuhan marah lah tu. Kan dia berbeza intonasi dia. Intonasi berbeza. Seorang cuba menggunakan keadaan itu menghina. Manakala Khadijah Ummul Mukminin melihat satu perkara tadi sebagai muhasabah. Mungkinkah? Jadi objektif pertama surah ini diturunkan bagi menafikan sekeras-kerasnya Allah Ta'ala tidak murka. Allah tidak marah. Dan Allah tidak akan membiarkan Rasulullah tanpa bimbingan. Bahkan apakah hikmahnya kata ulama' untuk mendatangkan rasa rindu
Nabi SAW pada wahyu. Mula-mula kedatangan wahyu, Nabi takut dan Nabi bimbang. Mula-mula. Yang kedua, datang wahyu, Nabi teruja. Teruja dengan wahyu tersebut. Seronoklah. Dan untuk menambahkan lagi kecintaan pada wahyu, maka diputuskan seketika. Lalu bertambah rasa keinginan Rasulullah SAW dengan kerinduannya pada penurunan wahyu. Kata bila rindu tu kuat pada kebaikan, maka ia menjadi sempurna. Kan kalau rindu kebaikan, macam orang yang rindu kuliah macam mana? Rindu kuliah, rindu. Bila rindu kuliah, dia datang pun tak ngantuk. Sebab dia rindu. Bukan cakap mulut, saya rindu kuliah ustaz. Datang pun tidur senyap. Sampailah habis kuliah. Dia cerita rindu kat kita. Bila datang tidur senyap. Ni bohong. Dia cakap mulut je. Dah ada seorang betul ustaz rindu lah, lama ustaz tak kuliah. Dia pun datang. Semangat dia. Tak tidur kerana kerinduan dia kuat. Dia punya seronok dia sampai habis. Sebab orang rindu dia takkan tidur di hadapan orang yang dia rindu. Jangan cakap rindu, sampai jumpa, tidur senyap. Itu bukan rindu. Kelentong lebih. Jadi ini cerita tentang kerinduan wahyu Nabi SAW. Sehingga Rasulullah bersemangat dengan ayat-ayat yang diturunkan. Itu antara hikmah. Yang kedua, maqasid. Surah Ad-Duha, kata para ulama tafsir. Bila Allah Ta'ala menyampaikan berita gembira. Dengan anugerah yang pelbagai. Bil ata'il jam. Anugerah yang pelbagai. Di dunia dan di akhirat. Antaranya ialah syafaat yang paling terbesar. Dinamakan syafaatul uzma. Syafaat uzma. Uzma maknanya syafaat agung. Yang hanya dikurniakan pada Nabi SAW dengan firman-Nya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kami akan berikan pada kamu wahai Muhammad satu kemuliaan sehingga engkau berpuas hati. Kata para ulama tafsir, ia adalah syafaat kubra. Yang ketiga. Dalam surah ini Allah Ta'ala mengingatkan Rasulullah nikmat-nikmat yang Rasulullah perolehi. Daripada Rasulullah kanak-kanak lagi dalam keadaan yatim, Allah pelihara. Tidak berharta, Allah kayakannya. Dengan mendapat jodoh dengan Khadijah. Radhiyallahu Ta'ala anha, penyebab kekayaan Rasulullah SAW. Dan diberikan sifat qanaah, rasa cukup. Dan diberikan kebijaksanaan dalam perniagaan sehingga mengalahkan otai-otai perniagaan di kota Mekah. Dan peristiwa yang masyhur. Dan yang keempat, Allah Ta'ala tutup surah ini. Tutup surah ini dengan menyebut, mewahyukan, mengingatkan pada Nabi SAW tentang 3 kemuliaan akhlak. Yang pertama, berlaku baik pada anak yatim. Yang kedua, menghubungkan orang miskin. Yang ketiga, bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Syukur dengan nikmat Allah dengan menyebut-nyebutnya, memujinya. Maka ini 4 objektif utama. Di mana kandungan dalam surah Ad-Duha, surah yang ke-93 ini. Kelebihan surah ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, disunatkan kita bertakbir. Sama ada menyebut Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar selepas selesai baca Ad-Duha. Jadi kita kan bila baca dari awal habis pada surah Wal-Laili masuk Wad-Duha sampailah kepada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita nak mulakan surah yang lain kita bersebut Allahu Akbar. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Atau la ilaha illallah wallahu akbar. Sunat disebut apa kisah takbir selepas surah Ad-Duha dan setiap surah-surah yang lain selepas Ad-Duha. Maknanya lepas tu, lepas habis Ad-Duha kita takbir Allahu Akbar, barulah kita baca inna a'tainakal, barulah kita baca alam nashrah laka sadrak. Kemudian kita pun takbir lagi Allahu Akbar. Barulah kita baca surah At-Tin. Demikian seterusnya sampai habis keluar Allahu Ahad. Sampai habis surah An-Nas. Ataupun kita sebut la ilaha illallah wallahu akbar. Kisahnya ialah bila mana Rasulullah lama tunggu wahyu, Nabi rindu. Tiba-tiba turun wahyu ini Wad-Duha sampai habis. Lalu Rasulullah punya gembira seronok, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Ini menunjukkan syariat bertakbir kalau tuan-tuan gembira. Allahu Akbar. Jangan bersorak, tak ada hala kemudian buka baju, buka seluar. Yang jenis orang main bola tu. Kan? Kita bila teruja, gembira, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Dan tujuan takbir ni banyak. Ada orang takut takbir. Tu haram. Jangan takbir. Takut dia. Takbir ni adalah syiar orang Islam. Takbir ni membesarkan Allah dengan beberapa sebab dan tujuan. Ketika mana Umar Al-Khattab memeluk Islam, gembira orang Islam, mereka bertakbir. Sehingga takbir sampai ke Masjidil Haram. Rasulullah jadikan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam pusat dakwah.
Waktu Umar Al-Khattab memeluk Islam, gembira orang Islam. Waktu dia datang Umar Al-Arqam bin Abi Arqam, sebahagian sahabat menyangka Umar datang nak bunuh Rasulullah, nak bunuh kita semua, nak bantai kita semua. Sehingga Hamzah berkata, ya Rasulullah, kalau dia datang dengan baik, kita sambut baik. Kalau datang dengan tak baik, pedang ni akan sambut dia. Lalu Hamzah tunggu depan pintu. Sehingga Allah. Lalu ketika mana Umar Al-Khattab berada di hadapan Umar Al-Arqam bin Abi Arqam pada awal nak dia memeluk Islam, maka Rasulullah mencekak dia punya leher dia. Datang sebab apa ni? Cekak. Nak beritahu pada sahabat-sahabat semua yang takut, Rasulullah berani pada Umar Al-Khattab lagi. Gagah pada Umar Al-Khattab. Lalu Umar Al-Khattab menyatakan keinginannya memeluk Islam. Peristiwa masyhur. Dia gembiranya orang Islam di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, sekitar hampir 30 orang bertakbir ramai-ramai. Allahu Akbar. Sampai takbir tadi dengar kat Masjid Haram. Terkejut orang masjid. Takbir mana pula? Kerana gembira. Dan cerita takbir ini banyak sempena. Antaranya bila turunnya surah Ad-Duha. Gembira Rasulullah, Nabi kata Allahu Akbar. Kemudian seronok dah lama tak dapat wahyu. Tiba-tiba dapat. Allahu Akbar. Seronok. Maka ini kemuliaan. Dan ini tanda-tanda bila mana kita gembira. Ini di antara kelebihan surah ini. Dan para ulama menyatakan, para qurra menyatakan bahawa takbir ini dibaca di setiap surah bermula selepas surah Ad-Duha sehingga akhirnya. Dan itulah sebab tentang ataupun adab khatam Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok orang khatam Al-Quran, dia sampai Ad-Duha dia pun mulakan takbir Allahu Akbar dan baca surah lain. Kemudian Allahu Akbar. Sama ada sebut pada ringkas Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Itu cerita dia. Dan itu yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Firmanullahu ta'ala, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dan demi waktu duha dan malam apabila melabuhkan tirainya, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Tuhanmu tidak pernah murka kepada kamu. Sebagaimana dakwaan musuh-musuh kamu, sebagaimana tekaan dan juga agakan musuh-musuh kamu apabila terhenti seketika wahyu. Bahkan ia adalah satu tujuan untuk menundukkan dan kita katakan menghentam kembali tuduhan-tuduhan mereka. Baik, ketika mana wahyu tak turun lama, jadi orang kafir ni sedap cakap lah, cakap macam-macam. Tiba-tiba turun wahyu. Macam mana dia nak telang balik apa dia cakap? Macam contoh gini lah, tuan-tuan bisnes, tiba jatuh. Orang tengok tak erti bisnes. Tiba kita naik balik lebih hebat pada tu. Yang cakap kita tak erti bisnes tu agak-agak macam mana? Demang sebulan. Mula-mula sedap dikutuk. Kita jatuh sekejap. Dia pun tak pandai bisnes tu lah sekian-sekian. Tiba-tiba kita naik balik dengan untung berlipat kali ganda. Bukan hebat. Macam mana nak telang balik tuduhan dan kata jahat mereka? Pasti mereka terhina dan ubah. Allah Ta'ala nak templak balik segala tuduhan. Sebab bila nak templak tuduhan itu, dia datang dengan cara yang tertentu. Bila tidak turun wahyu dalam tempoh 15 hari atau 25 hari atau 40 hari. Memang disebut oleh sebagian para ulama. Lalu tempoh itu mereka sedap mengata. Oh, mengata macam-macam pada Nabi SAW. Kata. Tiba-tiba turun wahyu. Dan wahyu turun pula bagi menafikan apa yang mereka kata. Untuk menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Dan menghina setiap kenyataan dan penghinaan mereka. Yang saya katakan, rebahlah mereka dengan apa yang mereka tuduh tak betul. Yang mereka tuduh semua tak betul. Maka Allah menjawab dengan jelas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Kerana mereka faham makna manafi, tak sekali-kali tinggalkan kamu. Wa ma qala, tak sesekali marah kamu. Kerana ia Rasul. Bagaimana Allah akan murka pada seorang Rasul? Kalau Allah murka pada Rasul, kita habis jahanam semua lah. Allah menyayangi Rasulnya. Sebaik-baik makhluknya. Allah meredai Rasulnya. Kerana itu Allah menyebut dalam surah Ad-Duha ini, membilang segala nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Bukan kemuncak nikmat, Allah beri sampai Nabi redha. Dia bukan beri dalam keadaan terhad atau tertentu. Sehinggalah Rasulullah redha. Tapi kan kalau seorang pemurah datang, tanya pada kita, awak nak apa, saya akan beri awak sampai awak suka. Maka pasti yang diberi itu banyak. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas bersumpah kemuliaan Nabi SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia ini. Andai kata terputus wahyu dan terjadinya kematian, namun keadaanmu di hari akhirat kelak jauh lebih baik daripada orang yang menghinamu. Andai katalah wahyu itu terputus dan kau wafat, wahai Muhammad SAW, kedudukan kamu di akhirat kelak lebih mulia daripada mereka. Dan setengah para ulama menyatakan makna walal akhiratu khairul laka minal ula, keadaanmu wahai Muhammad makin hari makin lebih baik daripada permulaan. Dan itulah yang kita lihat. Contoh daripada permulaan dakwah Nabi SAW dan hari-hari yang mendatang sehingga dalam proses hijrah baginda SAW, Allah jadikan apa yang diperoleh oleh Nabi SAW lebih baik. Dia tak kurang, lebih baik. Yang memeluk Islam lebih ramai. Kemenangan demi kemenangan. Kejayaan dan segala kemuliaan. Maka ini kemuliaan Nabi SAW. Allah berikan Rasulullah lebih baik daripada permulaan. Sehingga berterusan kemuliaan tadi sehingga hari kiamat. Tidak terhenti. Kemuliaan baginda SAW tidak terhenti. Bayangkan kalau zaman Rasulullah hidup, mungkin yang memeluk Islam itu ratus ribu. Dan bila mana Rasulullah wafat, umat Islam mula naik juta. Hari ini bilion. Bukankah kemuliaan Rasulullah lebih naik? Walaupun Rasulullah wafat. Bukan nama-nama yang diabadikan pada anak-anak kita. Generasi kemuliaan Nabi SAW. Maka inilah kemuliaan yang tak pernah terhenti. Sehinggalah hari kiamat kelak, kemuliaan Rasulullah SAW mencanak tinggi. Dan ini yang disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesudahanmu wahai Muhammad lebih baik daripada permulaanmu. Jadi kamu akan jadi lebih baik. Dan ini juga menunjukkan bahawa siapa pun yang ikut Nabi SAW, dia juga akan mengikut jejak langkah kemuliaan itu. Contoh kita kan kalau ikut jejak langkah orang baik, kita pun jadi baik lah. Kita ikut jejak langkah orang berjaya, kita pun jadi orang berjaya. Kita ikut jejak langkah orang yang mulia, kita pun mulia. Sebab itu disebut oleh satu syair, tashabbahu bil kiram illam takunu mithlahu fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Ikutlah orang baik walaupun kamu tak sama macam mereka. Kerana ikut orang baik itu adalah kejayaan. Kita tuan-tuan, walaupun kita tak sama macam orang kita ikut, tapi orang nampak kemuliaan tu. Kadang-kadang kita ni bukan imam Masjidil Haram, tapi baca macam imam Masjidil Haram, macam bunyi akhir macam. Orang kata, macam duduk Mekah. Dah Mekah dah. Kenapa? Itu baru tiru tu tiru tak jadi. Orang macam perasan, ni tiru imam Mekah ni. Macam perasan. Walaupun nampak macam terlalu bersemangat sikit ataupun kita katakan macam berat sikit lah cara dia ikut. Tapi kita nampak dia ikut. Kadang-kadang tengok orang ikut orang main bola yang pandai main bola. Main bola memang kaki kayu tapi jersey dia sama. Orang nak tengok tu. Pemain dunia tu. Jersey dia sama. Kaki bangku. Orang puji. Ni pattern rambut dia sama pacak. Sama pemain ni. Orang tu hebat. Petang ni orang ni main. Orang boleh puji macam tu. Ini kan pula kita ikut orang baik. Ikut orang baik, ikut Nabi SAW. Maka itu tanda kejayaan. Rasulullah SAW, Allah sentiasa angkat. Demikian orang ikut jejak Nabi SAW, Allah akan angkat dia. Menjadi lebih baik. Kemudian kata Allah, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan mengurniakan padamu wahai Muhammad sehinggalah engkau redha. Yani pemberian yang banyak adapun di dunia dengan kemenangan demi kemenangan dalam agama, ataupun adapun di akhirat dengan pahala, dengan telaga Kautsar, dengan syafaat kepada umatnya. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak memberi syafaat dan paling ramai pengikutnya. Pernah diriwayatkan ketika mana Nabi Musa AS melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa menangis. Waktu Rasulullah naik, jumpa Nabi Allah Musa pada langit yang ke-6, jumpa Musa. Kelima Nabi Harun, ke-6 Nabi Musa. Dan ke-7 Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Musa tengok, Nabi Musa kata marhaban bil akhis salih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan seorang Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Musa AS pun menangis. Maka ditanya pada Musa, kenapa? Kerana umat Muhammad lebih ramai pada umat aku. Ramai. Dan Nabi SAW bila melihat Nabi Musa AS dengan umat yang ramai, maka Rasulullah berkata, ramainya umatnya kalau umatku lebih ramai pada dia. Maka Jibril mengatakan, bahkan umatmu lebih ramai. Artinya menangis ni bukan sebab dengki, bukan.
Kerana inginkan kebaikan untuk umat masing-masing. Macam contoh kita macam ni lah, anak orang masuk EU, anak kita tak masuk. Anak orang masuk universiti, anak kita pun menangis. Bukan dengki pada anak dia masuk EU. Kita lihat anak kita kenapa tak masuk EU. Misalnya, kita terasa lah. Sebagai tanda sayang. Tanda rasa belas kepada anak kita. Maka Nabi Musa, dia sayang umat dia. Maka dia lihat umat Rasul lebih banyak. Kalau umat aku ni jadi macam umat Muhammad, ikut, jangan lawan, pasti dia ramai. Yang rasa belas, Nabi Musa pada umatnya. Maka ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan kami berikan padamu wahai Muhammad sehingga engkau redha. Kemudian Allah Ta'ala sudah menyebut nikmat yang pelbagai. Lalu Allah menyebut nikmat yang lepas. Tuan-tuan, ini nikmat yang mendatang. Dan nak menambahkan lagi syukur, lihat nikmat yang dah lepas. Kita bukan hari ni dapat nikmat untuk kita syukur. Cuba pandang-pandang zaman-zaman dulu. Dah banyak Allah pelihara, Allah jaga kita. Allah beri nikmat. Maka Allah sebut nikmat ini. Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dahulu kamu wahai Muhammad yatim? Lahir dalam keadaan yatim. Dalam kandungan ibunya Aminah. Maka wafat ayahnya Abdullah. Kemudian dibawa pulang ke Mekah. Dan kemudian Aminah wafat ketika mana Rasulullah berusia 6 tahun. Ketika mana menziarahi kubur suaminya di Madinah, iaitu Abdullah. Maka Aminah mati di satu kawasan namanya Abwa. Iaitu Madinah Mekah, tengah-tengah Abwa. Dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Kemudian Ummu Aiman bawa balik Rasulullah. Bawa balik sampai ke Mekah. Dijaga oleh atuknya Abdul Muttalib. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muttalib pula wafat, meninggal dunia. Maka dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Usia 8 tahun sehingga usia 25 tahun Rasulullah mula berkahwin. Maka Allah sebut balik, dulu kamu anak yatim Allah pelihara dengan elok. Dalam keluarga yang mulia. Supaya tiada yang usik kamu, tiada yang membuli kamu dan menganiaya kamu. Supaya proses kenabian itu berjalan tanpa gangguan. Sebab itu Abu Talib ketika mana bawa Rasulullah berdagang ke Syam. Dan ketika itu umur Rasulullah 12 tahun. Tiba-tiba salah seorang padri menyebut tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada Rasulullah. Kalau dilihat oleh orang Yahudi pasti membunuhnya. Maka Abu Talib cancel bisnes. Bawa balik Rasulullah ke Mekah. Dan Nabi tak pergi tahun tu. Ketika usia 12 tahun. Nabi mula pergi ke Syam. Ketika usia Rasulullah 25 tahun. Sehingga menemukan jodohnya Khadijah. Daripada kejayaan perniagaannya. Dengan pembantu Khadijah bernama Maisarah. Seorang khadam lelaki. Bukan perempuan, Maisarah ni lelaki. Yang menemani Nabi SAW dalam perniagaan. Dan report kepada Khadijah akan kemuliaan akhlak Rasulullah. Dan kebijaksanaan dan perniagaan dan amanahnya. Sehingga mempertemukan jodoh. Maka sepanjang Rasulullah yatim Allah pelihara. Tak kurang kasih sayang Nabi SAW. Dengan sayangnya Abdul Muttalib pada dia, sayang Abu Talib padanya. Kemudian Allah menyebut nikmat Allah yang terdahulu. Wa wajadaka dhalan fahada. Kamu dahulu tak tahu pun tentang hukum hakamnya. Kamu mencari kebenaran. Bukan maksud di sini dhalan ni sesat, kafir, bukan. Semua pada Nabi maksum dari kekufuran. Semua pada Nabi maksum daripada mensyirikkan Allah. Walau satu detik. Tak pernah. Dhalan di sini bukan maksud sesat, maksudnya berada dalam ajaran sesat. Bukan. Artinya dalam keadaan kamu tak punya pengetahuan. Macam contoh kita sebut kita sesat jalan. Bukan maksud kita sesat masuk neraka, sesat jalan. Tak tahu mana satu jalan ni. Sesat jalan. Kadang dhalan di sini bukan maksud sesat yang keluar dari agama. Kerana semua pada Nabi dipelihara fitrah dia. Maksud dhalan di sini tanpa mengetahui. Kamu sedang mencari kebenaran yang sebenar. Sehingga Allah memilih kamu menjadi Rasul. Dan menurunkan wahyu kepada kamu. Memberi panduan yang jelas kepada kamu untuk menyampaikan kepada manusia. Maka ini nikmat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kamu dulu miskin. Lalu Allah kayakan kamu. Dengan berkahwin dengan Khadijah. Dengan perniagaan. Dan dengan sifat qanaah. Nabi SAW kaya baginda dengan qanaah. Nabi bukan kaya dengan bilioner, trilioner, zilioner. Bukan. Nabi kaya dengan qanaah. Sekaya-kaya harta ialah qanaah. Tapi bila kita ada qanaah, kaya kita. Hari ini bukan cerita duit tak banyak. Qanaah tu sikit.
Sifat rasa cukup. Kadang-kadang yang kata duit tak cukup, dia pun tak belanja duit dia. Macam mana kata tak cukup? Tak belanja pun duit, simpan dalam bank. Tapi tak cukup lagi ni, tak cukup lagi ni. Simpan, tapi tak cukup. Kalau dia belanja tak cukup, taklah betul lah. Ni dia simpan, tapi kata tak cukup. Kan tidak adanya qanaah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang kemuliaan tersebut, maka datang 3 perintah utama. Allah sebut, kamu wahai Muhammad yatim, Allah pelihara kamu. Kamu dahulu tidak mengetahui hukum hakamnya, Allah turunkan wahyu pada kamu. Dan kamu dahulu miskin, Allah kayakan kamu. Dengan harta, dengan Khadijah, dengan perkahwinan Khadijah dan sifat qanaah. Lalu Allah Ta'ala menyebut perintah kepada Nabi SAW dengan 3 akhlak kemasyarakatan. Dan juga akhlak serta adab dengan Tuhan. Adapun akhlak kemasyarakatan. Yang pertama kata Allah, fa'ammal yatim fala taqhar. Adapun anak yatim, fala taqhar, jangan kamu menzalimi mereka. Sebab kamu wahai Muhammad ada pengalaman jadi anak yatim. Maka tunjuklah contoh bagaimana memuliakan anak yatim. Bagaimana berlaku ihsan pada anak yatim. Bagaimana melakukan kebaikan pada anak yatim. Sehingga Nabi SAW menjanjikan setiap orang yang menjaga anak yatim bahawa akan menjadi jiran Nabi SAW dalam syurga. Ana wa kafirul yatim kahatain. Aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Dan riwayat menyebut wa farraqa bainahum, macam ni dekat dalam syurga. Ini kemuliaan orang yang memelihara anak yatim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kemuliaan anak-anak yatim. Di antaranya bila Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ada seorang lelaki mengadu pada Rasulullah, hatinya keras. Lalu kata baginda, in aradta an yalin famsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Ya Rasulullah, hati saya keras. Keras hati saya. Kata Rasulullah, kalau kamu nak hati kamu lembut, maka hendaklah kamu gosok kepala anak yatim dan beri makan pada orang miskin. Kadang-kadang hati kita keras. Tak ada kesian ke orang. Tak ada peduli orang. Pedulilah. Hak Palestin pun peduli. Apa kita? Ni hati keras lah ni. Dia tak peduli masalah orang, masalah dia je. Sehingga dia tak ada simpati pada orang susah. Tapi bila hati keras ni macam nak buat? Kita baca ayat tentang azab pun tak rasa takut. Tengok orang mati pun tak rasa apa-apa. Keras lah tu. Orang ceramah pun tak nak dengar. Tak nak ambil pengajaran. Maka bagaimana cara nak keraskan hati? Cara nak lembutkan hati, kata Nabi SAW, famsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Gosok kepala anak yatim. Tapi bila sebut gosok kepala anak yatim, apa maksud? Kita takkan gosok kepala orang melainkan kita tunjuk sayang, ihsan dan sebagainya. Hari ni yang gosok kepala kucing ramai. Kepala kucing, kepala kambing lah, kepala binatang banyak lah. Ni anak-anak yatim. Anak yatim itu lebih sunat untuk kita usap kepala dia. Supaya datang jiwa kelembutan. Dan berilah makan pada orang miskin supaya datang rasa kesian. Kita kadang-kadang kita makan tak habis. Buang datang tak banyak mana lah. Banyak duit kita belanja untuk makan. Apakah kita pernah terfikir untuk beri makan pada orang miskin? Biar kita tahu nilai makanan tu, taklah kita cuma fikir buang. Tak habis buang. Senang je sipir kita. Dah tak habis, buang. Tak habis, buang. Hati kita makin keras. Makin membazir. Sebab bila kuat membazir, kuatlah. Keraslah hati kita. Cuba fikir tentang orang miskin. Yang kalau tengok makanan ni macam mana dinilai. Kadang-kadang tuan-tuan kita kat mana-mana lah. Bagi kat cleaner ke, bagi orang. Kita biasa makan udang besar, ketang besar. Dia ni tak sempat. Kita bagi gembiranya dia. Seronoknya dia. Kadang-kadang kita bagi ni daging-daging. Kita dah lama daging ni. Daging korban setahun. Beri kawan kita tengok setahun tu dia rasa macam emas kita bagi dia. Seronok dia. Kita baru sikit tak nak dah. Lama sikit tak nak dah. Tapi tak sedar dia beli daging tu 4 tahun punya. Dia kan simpan daging korban macam dah tak nak. Yang tuan-tuan beli daging tu 4 tahun, 3 tahun. Tu lagi lama sebenarnya. Tapi ada orang tuan-tuan lebih menilai makanan tu berbanding kita. Sebab tu kita nak wujudkan akhlak beri makan pada fakir miskin. Ini akan melembutkan hati kita. Dan bagaimana disebut oleh para ulama antar Imam Qatadah. Kun lil yatim ka'abir rahim. Jadilah kamu kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penyayang. Kita ni kalau tengok anak yatim,
kita mengambil watak ayah penyayang. Macam mana tuan-tuan muliakan anak tuan-tuan? Beri duit, tanya khabar, gosok kepala. Begitu bila berhadapan anak yatim. Nampak je anak yatim dulu dah duit sikit. Berilah sikit sesuatu pemberian, gosok kepala dia. Seolah dia rasa dia ada ayah. Sehingga semua umat Islam dia ayah dia. Bayangkan anak yatim tak rasa kehilangan. Maka Allah mengajar Nabi SAW sebagai ketua pada umat ini. Dan kedua, ketua pada masyarakat manusia sejagat. Mengajar apa dia? Fa'amal yatim fala taqhar. Jangan sesekali menzalimi anak yatim. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang datang meminta jangan ditengkengnya. Tentu ini adab kedua dalam kemasyarakatan. Tentu bila seorang datang meminta, kita tak tahu apakah sebenarnya latar belakang orang meminta ni. Kadang-kadang kita pun tak tahu dia ni manusia ke jin atau malaikat. Yang datang minta kita, tuan-tuan tak kenal. Manusia ke jin atau malaikat. Mungkin kadang-kadang malaikat nak uji kita. Disebut dalam hadis. Rasulullah menyatakan, ruddus sa'id bibadlin yasir aw raddin jamil fa innahu ya'tikum man laysa minal insi wala minal jin yanzuru kaifa sani'akum fima khawwalakumullah. Maksud hadis ini, bila kamu jika sekiranya datang seorang yang meminta, berilah walau sedikit. Contoh kalau datang minta 100, berilah RM10. Kita bila orang datang minta, kita jangan rasa terdesak untuk beri macam dia nak. Ikut kita rasa berapalah kita nak bagi. Tapi bagilah sikit, kata Rasulullah. Kalau kita rasa memang dia perlu, bagi banyak. Mungkin banyak daripada apa dia minta. Dia nak 100, kita bagi 1000 kerana kita tahu keperluan. Tapi kalau agak-agak tak percaya, minta 100, bagilah RM10. Tapi bagi tetap bagi. Atau auraddun jamin, tolak dengan baik. Antara cara tolak dengan baik bila orang datang minta, diam. Kalau di mesej kita dengan balas, macam tu je. Itu raddun jamin. Zaman sekarang WhatsApp. Tak duit sikit, diam. Jangan jawab. Itu raddun jamin. Ataupun jawab dengan lebih baik. Maaflah saya tak berkelapangan rezeki saya. Dengan baik. Jangan tengking. Jangan marah dia. Jangan tuduh ni yang badan sihat duk minta dengan orang. Jangan cakap macam tu. Sama ada bibadlin yasir aw raddin jamin. Beri sikit atau tolak dengan baik. Fa innahu, sesungguhnya kata Rasulullah, ya'tikum, mungkin yang mendatangi kamu itu man laisa minal insi wala minal jin. Bukan manusia, bukan jin. Tetapi ia adalah malaikat yang zuru kaifa sani'akum fima khawwalakumullah. Nak tengok perangai kamu dengan nikmat yang Allah beri pada kamu. Kadang yang datang tu malaikat. Nak uji kita. Ustaz, malaikat apa jiran sebelah ni Ustaz? Mungkin bukan jiran sebelah, muka macam jiran sebelah. Ya malaikat nak uji kita. Sebagai sabit dalam hadis yang sahih, kisah orang buta, orang botak, orang sopak. Yang datang menyamar sebagai seorang musafir terputus bekalan. Lalu minta bantuan. Lalu si botak kata, mana boleh, dah habis peruntukan. Dah habis peruntukan, tak ada dah. Lalu malaikat yang menyamar ni kata, Tuan dulu kan botak. Allah beri nikmat sehingga ada rambut. Mana ada botak? Memang lahir-lahir ada rambut. Keturunan ada rambut, disombong. Tuan dulu kan miskin. Saya memang lahir keluarga kaya. Lalu kata malaikat, kalau tuan bohong, kembali asal. Kembali botak, kembali habis hartanya. Pergi pula jumpa dengan orang penyakit sopak. Malaikat ni menyamar. Dan dia ni tak tahu malaikat. Kalau tahu malaikat beri semua. Tak tahu. Lalu dia pun jawab jawapan yang sama. Dan malaikat ni kata, Tuan dulu kan sopak. Lalu Allah sembuhkan. Mana sopak? Lahir kulit dah elok. Dulu kan tuan miskin, papa ke dana. Tak, memang lahir dah kaya, keturunan kaya. Lalu kata malaikat, kalau tuan bohong, kembali asal. Kembali asal. Datang jumpa orang buta. Orang buta dengan cepat, ambil. Lalu kata malaikat, aku ialah malaikat yang datang menguji kamu dan teman kamu. Dan kamu lolos, kamu berjaya. Kekallah kamu dengan harta kamu dan kesihatan kamu. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kisah malaikat menyamar. Sebab itu tuan-tuan, barangkali yang datang jumpa kita ni, even kalau dia bukan malaikat sekalipun, mungkin dia ada keperluan yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi macam kaedah kita mudah, Islam ajar kita, Imam tuan-tuan bagilah sikit. Kalau tak boleh bagi macam dia nak. Atau tuan-tuan tolak dengan baik. Jangan tolak dengan cara hina. Kelak mungkin keadaan terbalik, kita pula minta. Dia pula berada di atas. Dia pun ingat balik. Dulu awak hina saya kan? Dah teruk pula kita kena. Sebab kita tak tahu bagaimana setiap ujian seseorang.
Orang yang datang meminta bukanlah dihina. Mungkin hari ni tu keperluan dia. Dan kita tak tahu kita pula. Jadi kalau kita rasa saya tak nak bagi, tolak dengan baik. Ini Ummu Salamah. Datang peminta sedekah rumah dia. Apa dia kata? Moga Allah berkati kamu dan menjadikan rezeki kamu di tangan orang lain. Di doa je. Saya tak boleh bagi. Moga Allah jadikan rezeki kamu di tangan orang lain. Nah, mungkin saya tak boleh tolong kamu. Saya doalah biar ada orang boleh tolong kamu. Mungkin saya tak boleh nak bantu kamu. Saya doakan. Mudah-mudahan biar rakyat tolong kamu ke. Ni BSN ke tolong ke. Apa benda lah kita minta, kita doakan. Biar lulus long dia. Contoh. Maka ini akhlak kemasyarakatan. Jangan sesekali kita menengking, jauh sekali buas sangka buruk pada orang meminta. Kalau saya katakan, setiap orang meminta kita tak tahu hakikat sebenar. Jangan jauh kan sehat tu badan saya. Saya nampak baru ni, baru dia macam banyak duit. Kita tak tahu. Tuan-tuan tolak baik-baik. Beri atau tolak baik-baik. Dan salah satu alasannya disebut dalam hadis, bima ia malaikat. Dan hadis yang lain Nabi kata, la yamna'anna ahadukum as-sa'il wa an yu'tiyahu iza sa'al walau ra'a fi yadihi kulbaini min zahabin. Jangan kamu menghalang bila seorang datang meminta kepada kamu dan memberikan apa yang dia nak kalau kamu mampu. Walaupun kamu tengok di tangannya ada gelang emas. Kulbain min zahab. Tengok gelang emas ni, berkecing kemang. Dia boleh tak nak pinjam duit, goyang emas. Harga, tanda harga tak buang ni. Kita tahu harga tu emas tu dipinjam orang, kita pun tak tahu. Emas tu tak sebenarnya dia punya. Mungkin dia pinjam orang. Mungkin dia emas tu emas Zulian, kita pun tak tahu Zulian. Tak laku. Sekarang ramai orang cuba buat macam emas tapi bukan emas. Semua emas. Jadi kata Nabi SAW, walaupun kamu tengok tangan dia itu macam ada emas. Macam ada emas. Kerana mungkin diminta sesuatu yang diperlukan. Jadi bukan kadang-kadang yang minta tu bukan duit. Mungkin nak pinjam cangkul. Mungkin nak pinjam sekian-sekian. Takkanlah kita nak sebut, Allah gemas mahal. Takkan cangkul tak boleh beli. Kalau sebab nak beli cangkul, gadai emas. Agak-agak lah. Dia nak sekejap je. Nak gali, nak tanam tembuni. Cucu dia. Tu je. Takkanlah pergi gadai emas nak beli juga cangkul. Agak-agak. Kadang-kadang orang meminta ni tuan-tuan. Dia ada kadar dia. Jadi Nabi SAW kata jangan kau menghalang orang datang meminta. Sama ada kita sebut tadi beri sikit ataupun kita tolak dengan cara yang baik. Kemudian akhirnya Allah ajar akhlak yang ketiga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan pada kamu maka sebut. Di sini sunat kita menyebut nikmat yang Allah beri pada kita. Saya dulu miskin, hari ini Allah kayakan saya. Saya dulu sakit, Allah sihatkan saya. Yang kata, saya dulu sakit, doktor sihatkan saya. Tak, Allah. Saya dulu susah, Allah senangkan saya. Saya dulu dalam keadaan susah hati, hari ini Allah beri saya lapang dada, senang. Tetap sebut nikmat Allah. Sebab perangai kita, saya dah sebut, kita suka cerita musibah Tuhan pada kita. Yang musibah, tengok penuh upload dalam Facebook. Musibah. Musibah rumah tangga, musibah anak. Yang nikmat senyap makan seorang. Tuan-tuan, sebagai nikmat. Kita kalau bertemu orang, duk cerita masalah macam. Dari jauh dah tengok muka masalah. Masalah apa pula hari ni. Tuan-tuan, biarlah ada waktu kita jumpa kawan. Ceritalah nikmat. Alhamdulillah hari ni. Selamat daripada aksiden tadi. Alhamdulillah hari ni. Niaga bagus sikit untung. Alhamdulillah hari ni. Ni buah-buah yang kita tanam kat kampung pun menjadi-jadi. Ni takut nak beritahu, takut orang minta. Buah apa je durian yang minta sikit. Oh, takut dia. Senyap. Jadi cerita nikmat. Kerana kadang-kadang nikmat tu ada orang nak kongsi dengan kita. Itu satu kebaikan. Nikmat Allah nak jadikan. Nikmat tu Allah nak berkati, Allah jadikan dia dikongsi. Jadi akhirnya kita berkongsi dengan ramai orang. Tak apa, saya ni buah kayu banyak kat kampung, saya nak bawa pergi makan semua buah kayu. Maksudnya, apa ni, buah rambutan. Orang kampung saya panggil buah kayu. Buah kayu ni buah-buah tempatan. Rambutan, manggis. Ni buah-buah kayu menjadi. Ambil, bagi. Dan ini nikmat yang kita diminta berkongsi. Jadi, eloklah jumpa orang cerita musibah. Duduk je sakit perut ni. Duduk je sakit kepala. Duduk sakit semacam. Akhirnya setiap kali dia jumpa kita, dia cerita sakit. Dia cerita benda yang musibah. Kita pun jadi tak seronok. Kita ceritalah benda-benda baik. Benda-benda bagus. Benda-benda nikmat. Kan itu tanda orang bersyukur. Sebab itu benar kata Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang syukur di kalangan hamba-Ku sikit. Yang cerita musibah banyak. Isteri duk cerita musibah dia ke laki dia. Laki duk cerita musibah dia ke bini dia. Macam mana nak bahagia rumah tangga cerita musibah? Saya sejak kahwin dengan awak susah belaka. Susah cerita. Bini pun tengok atas bawah. Saya ni buat bala ke apa?
Dan bini pun sama, sejak saya kahwin orang susah, tak pernah senang. Suami pun terasa aku ni buat bala ke apa? Kahwin dengan aku juga. Artinya, benda ni tak akan membantu kerukunan rumah tangga. Cuba cerita pada pasangan masing-masing betapa banyaknya nikmat sepanjang saya kahwin dengan abang ni. Sepanjang saya kahwin banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat. Sepanjang saya kahwin dengan awak banyaknya nikmat. Seronoknya saya. Sukanya saya. Tentang baguslah rumah tangga tu comel bagus. Ni duk ngeluh macam-macam. Isteri mengeluh, suami mengeluh, anak mengeluh. Ini rumah tangga penuh keluhan. Tak pernah ada rasa bahagia. Sebab bila gagal menyebut nikmat, kita gagal mengecapi bahagia. Kita mula menyebut musibah, kita sedang menuju ke arah ketidakbahagiaan kita. Jadi kita pilihlah nak jadi orang bahagia ke nak jadi orang yang kena musibah. Kalau menyebut nikmat, berarti nikmat itu akan bertambah. Menyebut musibah, bertambahlah musibah kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.